Tak ada Okey. Saya panggil ni bukan setakat saya nak mengajar. Saya panggil ni ada satu perbincangan yang permasalahan driver. Saya panggil akar umbi lah. Anda semua ni akar umbi. Okey, apa permasalahan anda yang anda tak puas hati nak diutarakan? Okey, insya-Allah anda akan tanya dengan saya, dengan kami, dan saya akan bagi slot ni sekarang ni. Saya akan panggil moderator gabungan e-hailing Malaysia, yang di dalam gabungan ni ada 8 gabungan termasuk pihak GDMA. So saya persilakan Encik Jose Rizal untuk inilah nak bersoal jawab apa ketidakpuasan hati. Okey, persilakan. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Rizal, wakil daripada gabungan e-hailing Malaysia. Okay, kalau sesiapa ada nak tanya berkenaan dengan apa itu gabungan e-hailing Malaysia ataupun apa-apa saja berkenaan dengan industri e-hailing, apa yang nak ditanya, silakan. Apa-apa saja. Apa-apa yang ketidakpuasan hati anda, boleh. Siapa nak utarakan, utarakan. Ya bang. Abang boleh ke depan bang tanya. Sebab tak dengar ni, dia orang nak dengar. Tak apa. Apa tujuan gabungan e-hailing Malaysia ditubuhkan? Okey, apa tujuan gabungan e-hailing Malaysia ditubuhkan? Selamat, motif. Okey. Ni soalan ni mudah sangat ni. Hala tuju. Okey, pertama sekali, gabungan e-hailing Malaysia ni ditubuhkan matlamat utama dia seperti apa yang kita wawarkan pada sesi dialog 26 Ogos di PPIM Villa Puteri. Kita punya matlamat untuk memartabatkan dan memudayakan industri e-hailing Malaysia. Tinggi tu matlamat dia. Jadi kenapa kita adakan gabungan ini, gabungan e-hailing Malaysia? Kerana dari apa yang kita lihat dalam industri e-hailing sekarang, kita ada banyak persatuan yang rasmi. Ada belas-belas lah, 17-18 yang rasmi di Sabah, Sarawak, Utara, Selatan, Central, di Pantai Timur. Tetapi persatuan-persatuan yang ada dalam lingkup kita ni, e-hailing ni, bukan tidak bergerak, tapi hanya Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha, Bendahari. Kalau ada AJK yang bergerak pun alhamdulillah lah. Tapi ahli dan sukarelawan yang nak hadir atau membantu, contoh kalau ada event kecil sebegini, tidak ada. Kerana apa? Industri e-hailing ni kita gambarkan ia sebagai unik, dinamik. Tapi kenapa penggiat industri, terutamanya drivers, kalangan drivers ataupun riders, mungkin kekangan masa, mungkin dia punya ada target harian. Tapi sebab tu kita nak bagi sikit penerangan supaya sebenarnya kalau kata ukuran itu adalah semata-mata hanya wang ringgit, bukannya kerja-kerja kebajikan sebegini macam yang Bro Black kita buat ni, saya rasa bagi saya itu salah sama sekali lah. Kalau kata kita hanya mengejarkan wang ringgit, duit, bagi saya salah lah. Sekurang-kurangnya bagikan masa, peruntukkan masa sikit untuk kerja-kerja sukarelawan masyarakat, supaya kalau kita bantu orang, saya rasa insya-Allah lah kita lebih dipermudahkan. Kita ambil macam tu lah. Dalam mana-mana pegangan kita pun saya rasa kita kena ada begitulah. Apa yang kita beri, insya-Allah kita akan dapat balik. So dalam keadaan kita sibuk untuk mengejar, untuk keluarga, pernah dengar cerita dapur tak berasap kan? So kita nak menghapuskan budaya-budaya ni lah yang negatif sangat ni. Sebab tu kita terpanggil dan kita ada kita punya mentor, iaitu PPIM,
PPIM membantu kita daripada segi macam mana untuk menggerakkan persatuan, menggerakkan pertubuhan, menggerakkan koperasi, di mana dalam gabungan kita sekarang ni ada 6 persatuan dan 2 koperasi. Sabah dan Sarawak respon, cuma mereka tengah meneliti apa yang kita punya memorandum dan juga strategi-strategi kita, kerana mereka ada sedikit kelainan lah. Sana LPKP, di Wak Kuasa LPKP, tapi kita mengajak dan mereka positif. Cuma di utara dengan selatan kita belum terima. Di selatan Johor Bahru pun bersama dengan kita, cuma di utara belum lagi. Dan juga kita jemput mana-mana kumpulan-kumpulan kecil, WhatsApp group ke, Telegram group ke, Facebook group ke, yang tak rasmi pun kita alu-alukan untuk berada dalam gabungan. Okey. Jelas tuan? Jelas. Saya dah menjawab soalan? Okay. Next, siapa nak bertanya lagi? Saya jemput. Siapa lagi ada ketidakpuasan hati ke, fair ke, pasal apa ke? Jangan yang tak puas hati lah. Tanya yang pasal industri lah. Yang nak faham pasal gabungan ke, boleh tanya. Okey, sementara memikirkan soalan tu, saya nak terangkan. Pada hari Ahad baru ni, kita di Gabungan E-Hailing Malaysia di bawah Sekretariat PKEH, kita ada buka satu portal untuk maklum balas, feedback. Kalau boleh masuk dalam Gabungan E-Hailing Malaysia punya Facebook page ataupun Twitter. Dalam tu kalau ada cadangan nak buat aduan ke ataupun nak melaporkan ke, buatlah dalam tu. InsyaAllah kita akan respon. Kita mengalu-alukan. Cuma bila kita launch pada hari Ahad tu, dia punya sambutan tu agak kurang lagi lah. Mungkin tak ada masalah dah kot dalam industri e-hailing. Yep. Dalam Facebook kita baru launch Facebook tu 3 September. Sekarang ni ada followers dalam 574. Baru 574 orang. So kita tengok macam GDMA saya rasa ada dekat 10,000 kot. Kalau Meda ada dekat 12,000 je silap. E-Hailing FM lah paling banyak. E-Hailing FM sekarang ni di tangga teratas sekali lah kalau followers dia. Sebab E-Hailing FM ada dekat mana-mana. Dia famous. Sini tuan. Nanti dia orang tak dengar soalan. Tak dengar. Nanti dia kata saya jawab salah. So, ada di kalangan driver tanya, kadang ada masalah, dia orang kemalangan ke kan, cacat ke apa kan, apa yang kita boleh bantu kepada dia orang lah. Tentu. Apa pendapat tuan? Ini soalan teknikal ni. Soalan teknikal saya jawab secara general je lah. Saya bukan pakar pun bab-bab teknikal ni. Bro Black yang lebih pakar dalam hal-hal ni, teknikal ni. Tapi saya cuba jawab lah. Kalau kata berkenaan dengan kebajikan, insurans lah. Sekarang ni kita ada SOXO, SKSPS. Kalau kemalangan tu di waktu bekerja, you tengah online, you covered. Maknanya dia ada empat peringkat. Cuma yang mungkin yang digalakkan adalah peringkat yang kedua tu, RM19 lebih tak silap saya. Yang itu yang kemungkinan besar, yang itu yang government ada bagi peruntukan 70% yang government akan bayarkan. So yang 30% tu, tengoklah kalau you drive dengan Grab, mungkin Grab akan bagi kot 30% tu. Tapi kalau Gojo saya tak tahu lah, tanya Gojo. Wah, berada ni seorang ni macam banyak dengan soalan ni. Tak apa, bagi saya lah persatuan Grab ni, e-hailing ni perlu mempertengahkan SOXO untuk driver-driver untuk bercarum SOXO lah kan. Jadi kena lebih kuat, macam orang kata promotion ke, bagi tahu kan driver-driver tentang kesedaran mencarum SOXO ni. So jadi bila terjadi apa-apa boleh claim di SOXO kan. Okey, kita pasal untuk promosi ni saya rasa Perkeso atau SOXO tengah giat menjalankan lah. Kalau ikut pada Rizal Adam pun, Rizal Adam selalu ikut kalau kata Perkeso punya program untuk dia promosikan SKSPS tu. So bagi kita pihak persatuan dengan gabungan, yalah kalau kata boleh jemput SOXO ke next time, boleh. Black
boleh jemput lah. Saya ada kontak keadaan. Tapi kalau kata siapa yang memandu dengan Grab, tak silap saya, dia boleh apply daripada Grab punya apps ni. Tapi kalau Gojo saya rasa belum lagi kot. Belum lagi. Jadi yang Grab rasanya dah ada dah. Tapi daripada gabungan persatuan e-hailing ni, kita rasa kita tak mempromosikan lah. Cuma kita hanya menjawabkan sajalah. Mempromosikan tu badan itu sendiri. Kalau Sokso, Pekeso lah, grup dia orang lah yang akan promote kan. Kalau nak mudah lagi, masuk je dia punya website, akan ada lah keluar. Yes. Dan juga banyak lagi persatuan, macam Persatuan Kebajikan Bumi Putra KL Selangor. Dia orang pun ada dia orang punya insurans tambahan untuk khairat kematian dan lain-lain. Persatuan Kebajikan Bumi Putra KL Selangor. Tu AJK, salah seorang AJK dia. Dia salah satu ahli gabungan e-hailing Malaysia juga. Yang kalau kata Lembah Kelang boleh dia punya persatuan tu, Kebajikan Bumi Putra KL Selangor, dia orang ada package insurans tu. Ada lagi soalan? Saya mengharapkan semua tanya soalan sebab kita nak menerangkan, kita nak mempromosikan gabungan e-hailing Malaysia tu. Gabungan e-hailing Malaysia ni buat masa ni kita menggabungkan persatuan-persatuan atau koperasi di dalam lingkup e-hailing. Ini yang peringkat pertama lah. Dan juga kita duduk, gabungan e-hailing Malaysia ni duduk di segmen pengguna. PPIM dia memperjuangkan kepenggunaan. So belah pengguna pun insya-Allah kita mungkin akan dapat sokongan lah. Silakan. Soal tadi kita tanya, macam Black cakap tadi pasal kebajikan kita kan. Kita mau tu ni lah. Persatuan ni apa akan bantu, contoh macam pemandu-pemandu wanita di waktu malam tu, keselamatan diorang ke agak berisiko lah bawa pada malam kan. Jadi ada tak macam orang kata langkah-langkah ataupun kita boleh bagikan macam satu bukan bantuan lah, kita macam orang kata macam mana nak cakap pun susah lah, kira untuk safety diorang lah, pemandu-pemandu wanita ni. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dari segi kebajikan ni, saya sebenarnya lebih fokus pada kebajikan lady driver sebenarnya. Okey, tapi sebenarnya ini bukan tanggungjawab persatuan. Ini adalah satu tanggungjawab komuniti kecil macam grup-grup WhatsApp. Okey, setiap admin mana-mana pun tolong fokuskan pada lady driver anda. Buat satu, macam siapa-siapa yang drive malam, bagi dia orang satu tugas lelaki, okey, untuk monitor setiap grup masing-masing. Contohnya macam grup saya sendiri, e-hailing bersekutu, saya memang ada beberapa orang driver yang drive malam, dan ada juga beberapa driver yang lady driver yang pun drive malam. So apa benda yang saya buat adalah saya minta dia orang share live location selama 8 jam atau 12 jam. Okey? And then apabila ada masalah, jangan cerita banyak, terus call. Terus call ataupun terus type message dalam grup minta pertolongan. Kebiasaannya yang drive malam ni dia akan alert. Tapi tolong kenal pada siapa yang drive malam. Terutamanya lady driver. Okey? Itu yang paling penting. Sebenarnya komuniti membantu komuniti. Jangan mengharapkan persatuan, sebab persatuan pun diorang bukannya hal-hal macam ni, hal lagi besar. Untuk keselamatan ni komuniti kita sendiri yang kena bantu. Admin mana-mana grup persatuan, mana-mana grup WhatsApp, tolong monitor lady driver anda. Terutamanya lah kalau dari segi driver lelaki ni biasanya accident lah. Tolong bantu dia orang.
guide dia orang macam mana nak buat. Sebab malam ni berbahaya. Tolong ingatkan kalau nak tidur dekat dalam kereta ke apa ke, tolong buka tingkap sikit. Lock kereta. Sebab kes-kes kematian pun malam ni pun ataupun tidur dalam kereta ni pun tinggi juga. Okey? So tolong. Saya minta sangat-sangat pada komuniti, admin, tolong monitor grup anda supaya benda-benda macam ini boleh dielakkan atau dikurangkan. Sebenarnya kalau saya nak cerita pasal kematian lah, contoh saya ambil satu lah, kematian. Sebenarnya dia bukannya efek, bukannya pasal keselamatan, tapi disebabkan oleh stres. Sebenarnya sekarang ni kami pun sedang berbincang dengan pihak gabungan untuk membawa kes tambang rendah ni. Tambang rendah ni untuk diperjuangkan ke atas. Sebab apabila tambang rendah ni banyak efek. Banyak efek pada driver sebenarnya. Yang pertama, stres. Terlampau lama sangat drive, stres. So, diorang tak dapat target, diorang akan mesti kejar. Okay, sampai penat and then dia tidur. Bila tidur, dah terlupa nak buka tingkap lah apa semua. Dah jadi satu benda lain, kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terlampau letih, akan jadi kemalangan. Okay, kemalangan ni pun bukannya kita sebagai kita saja yang akan bermasalah. Kalau difikirkan balik, sekarang ni siapa yang terperasan insurans e-hailing, kebanyakan provider insurans dah naikkan insurans, betul tak? Apa sebab dia? Sebab dia adalah banyak sangat kereta berasaskan e-hailing ni accident. Puncanya apa? Puncanya fare rendah. Benda-benda macam ini lah yang kita nak perjuangkan. Dan saya rasa siapa-siapalah daripada e-hailing FM ke ataupun daripada GDMA yang ada live sekarang ni, dari pihak AHO management, saya tak kisah Grab ke apa ke, tak kisah apa benda pun, anda kena ingat, apabila anda bermain dengan fare, anda akan merosakkan driver anda dan akan menyusahkan driver anda sendiri. Okey, dari satu segi adalah insurans. Memang orang tak nampak, tapi bila saya dah realize benda ni, saya nampak benda ni akan efek kenaikan harga. Dan bila ada kenaikan harga, efek dia datang balik pada driver, bermasalah pada driver. So kami berharap sesiapa AHO yang mendengar, saya nak tekankan terutama sekali pihak Grab ke, Myka ke, Gojo ke, Dexi ke, yang Maxim ke, InDriver ke, apa benda ni, tolong jaga fare anda supaya tidak menyusahkan semua driver yang ada. Okey, walaupun saya cakap saya ni GDMA, saya tak akan backup Grab dari segi fare. Sebab saya nampak benda ni menyusahkan. Efek banyak, terlampau banyak sangat, menyebabkan kematian, kemalangan, insurans naik. Benda-benda ni semua akan efek. Right. Boleh terangkan tak? Kementerian Pengangkutan perlu campur tangan ke tak? Okey. Pada saya sekarang ni, Kementerian Pengangkutan, okey, di bawah APAD ataupun JPJ, tolong kami ni sebagai driver dah tak mampu dah nak untuk menahan fare-fare yang rendah ni. Banyak efek, banyak problem apabila kerajaan memutuskan untuk buat open market. Terlampau banyak sangat masalah yang akan timbul. Driver fare tambang sampai RM1 pun ada. RM1 jahanam lah kita. InDriver tak ada apa-apa, yang apa ni syarat dia lah untuk dapat apa ni syarat dia orang masih belum sah lagi. Perlu dia orang ni semua perlu ditindas, perlu dikeluarkan. Sebab apa? Kalau dah terlampau banyak sangat EHO yang tak berdaftar macam ni akan memberi masalah pada driver-driver yang lain. Okey? Tak pakai skrip ni.
So saya harap pihak MOT, terutamanya Menteri kita Datuk Seri Wee Ka Siong, tolong ambil kami ni sebagai akar umbi anda, dengar keluhan kami. Okey, sebab terseksa sangat dah kami sebenarnya. Hakikat sebenarnya memang banyak problem. Okey, saya harap pihak-pihak berwajib tolong. Okey, so ada apa-apa lagi soalan? Saya nak tambah sikit sebelum terima soalan. Pasal kadar tambang atau harga ni, dia very subjektif lah. Kenapa? Oh, kereta dia. Okay, pasal kadar tambang E-hailing FM dia tanya soalan panas ni, kadar tambang. Saya ulas sikit di pihak gabungan E-hailing Malaysia, kita akan ada surprise sikit lah untuk berkenaan dengan isu-isu kadar tambang ni. Cuma kita akan keluarkan comprehensive memorandum untuk kita sampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga dengan Kementerian Pengangkutan dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam masa yang terdekat lah. Kita hampir di peringkat akhir untuk kita keluarkan berkenaan dengan kita punya figure lah berkenaan dengan tambang. Memang dia open market untuk e-hailing, cumanya kita nak tunjukkan sikit dia punya keadaan sebenar yang berlaku lah dalam industri sekarang ini. Okey abang, ni Rizal. tak ada, diorang tak dengar nanti. Tak dengar. Viewers tak dengar. Viewers tak dengar. Kita ke depan. Viewers tak dengar. Okey, lagi satu saya nak tanya, minta tolong persatuan-persatuan e-hailing ni fight untuk kereta yang lebih 10 tahun. Anda Puspakom kan. So sekarang kita sedia maklum kereta bawah 10 tahun je dah boleh guna. Kita minta MOT tambahkan kepada 15 tahun ke. Kadang-kadang kereta 10 tahun masih lagi cantik lagi kereta kan. Sebab mereka jaga kereta dia kan. So macam saya rasa masih boleh lah tambahkan lagi tahun itulah. Saya rasa berkenaan dengan kereta 10 tahun ni, umur itu adalah garis panduan sekarang adalah sebegitu. Cuma kereta tu elok ke tak elok ke, saya rasa mungkin mereka dah keluarkan garis panduan ni. Kalau kata 10 tahun tu, saya rasa itu dah cukup lah. Sebab kalau ni personal saya, bukannya kita tak nak ambil isu tu, cuma isu-isu lain yang lebih berat ni kita nak bawa dulu. Yang isu pasal nak lanjutkan sampai 15 tahun ni, dia terlalu isu yang terpencil sangat. Sebab dalam services perkhidmatan ni, pengguna pun kalau mereka nak menggunakan suatu perkhidmatan, kalau kata kereta tu 15 tahun nanti akan jatuh sikit kita punya ni lah tahap perkhidmatan tu. Itu yang kita risaukan. So kalau kita nak buat dalam bidang perkhidmatan ni, services ni, kalau boleh biarlah benda tu yang baru, yang boleh acceptable lah. Dalam kondisi apa pun kereta tu pun, bagi saya kalau dah 15 tahun tu dia dah terlalu ni sangat lah. Tambah sikit lah, saya tambah sikit Okey, untuk yang kereta 10 tahun ni, yang ada nak minta untuk penambahan tahun lah sebenarnya yang menjaga kereta tak ramai compare dengan yang tak menjaga kereta lebih daripada 10 tahun ni. So saya rasa tempoh 10 tahun untuk kereta tu maksimum adalah wajar. Pada saya wajar. Sebab kebanyakan kereta yang melebihi 10 tahun ni macam-macam problem dia dah keluar. Okey, bukannya saya nak cakap kita patut tukar kereta, tidak lah. Okey, tetapi alert. Maksudnya kereta kita bila dah sampai hujung-hujung tu kita tahu apa yang kita nak buat. Pada saya. Sebab kalau yang kata Abang Izham cakap tadi, yang ramai yang cakap masih lagi banyak kereta yang okey lebih daripada 10 tahun, saya rasa tak ramai yang menjaga kereta lebih daripada 10 tahun, kecuali kalau dia tak bawa Grab ataupun dia bawa Grab
kereta dia dah tahun ke-9. Yes, mungkin kereta dia masih lagi okey. Tapi kalau daripada awal tahun pertama santak sampai ke tahun ke-10 bawa Grab, kereta tu confirm jahanam je. Saya bukan nak benda ni nak membantu nak more pada driver, tidak. Yang ini memang hakikat. Sedangkan kereta yang 3-4 tahun pun problem dah macam-macam. Apatah lagi kereta yang dah lebih 10 tahun. So pada saya, kerajaan dah bagi masa yang munasabah 10 tahun. Kalau ikutkan dulu 7 tahun. Tapi apabila kita minta dah boleh dapat 10 tahun sekarang. Maknanya 9 plus 1 lah, 9 plus 1. 9 tahun yang terakhir, setahun tu tengok keadaan kereta. Okey? So itu saja. Siapa lagi? Kom kali kom dia lagi. JPJ Puspakom dengan Syarikat. Apabila Rotek terbantu, macam mana pihak persatuan nak mengatasi masalah? Tanya Black ke? Banyak rungutan. Tanya Black ke? Saya boleh jawab. Jawab je. Saya boleh jawab. Boleh. Moderator. Okey. Berkenaan dengan isu inspection Puspakom. Lepas tu untuk road tax renewal. Saya baru je renew awal bulan September ni. Baru lepas mati buat Puspakom dan renew road tax. Saya buat untuk Puspakom booking hari ni, besok saya hantar kereta. Terus lulus. Lepas tu untuk road tax pun pada hari esoknya terus dapat road tax. Bagi saya tak ada isu dan tak ada masalah besar berkenaan dengan hal Puspakom dan juga road tax, melainkan diri sendiri yang mungkin tidak membaca ataupun tidak aware dengan apa yang perlu dibuat, apa yang perlu you ada. Tapi kalau rasa tak cukup, itulah orang cakap, pepatah ada cakap, malu bertanya sesat jalan. So inilah orang-orang yang sesat, yang tak jumpa jalan. So bagi saya Bukan isu besar lah. dia bukan isu besar. Cuma isu lain berkenaan dengan Puspakom ni ada, cuma kita tak nak bincang kat sini lah. Yang itu gabungan pun ada beberapa perkara berkenaan dengan Puspakom yang kita akan bawa. Tapi kita tidak akan buat openly lah. Isu-isu ni isu-isu yang dalaman yang kita akan tegur lah beberapa perkara. Tapi berkenaan dengan untuk inspection Puspakom dan juga road tax renewal, saya rasa sekarang ni dah tak ada isu besar lah. Tak ada hal sangat. Cuma kalau kata masih ada yang tidak jelas, dapatkan maklumat tu daripada mana-mana agensi. Kalau untuk road tax JPJ, kalau kata untuk Puspakom pun JPJ, kalau kata untuk EVP tu kena pergi kepada EHO yang kamu register lah. Kalau kamu pernah register dengan 10 EHO, tanya dengan 10 EHO tu. Sebab mungkin kamu punya submission untuk EHO tu dah dibuat. So kena tahulah. Diri sendiri kena tahu, kena aware. So kalau ada 46 EHO, 46 EHO kamu register dengan EHO tu, kamu kena check dengan 46 EHO tu ada buat submission atau tidak untuk EVP tu. Kena pastikan lah. Okey, saya nak tanya, siapa yang memandu dengan Grab kat sini? Saya nak tanya soalan. Siapa yang memandu dengan Grab? Semua memandu dengan Grab? Majoriti. Okey. Semua kata ada isu dengan kadar tambang. Betul? Ada isu dengan kadar harga yang rendah. Okey bang, boleh sini saya tanya. Dengan akak. Owner. Nizam, silakan. Saya tanya soalan. Dia bukan orang depan je kena tanya soalan. Orang yang duduk kena tanya soalan. Wanita pula. Nama sekali? Okey, boleh saya tanya soalan? Okey, dengan memandu gunakan Grab Ya, Grab. Nama puan? Fazlina binti Muiz. Puan Fazlina. Kak Ina je. Kak Ina? Okey, Kak Ina. Sekarang ni dah berapa lama dah mandu dengan Grab? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Okey, maknanya dah aware dan dah pakar sangatlah dengan apps driver Grab tu. InsyaAllah. Okey, sekarang ni ada satu function selepas kita end job ataupun drop off customer, ada keluar untuk servis punya rating. Ya. Okey. So ada buat tak? Buat. Akak bagi semua untuk customer akak semua 5 bintang. Semua 5 bintang. Semua 5 bintang. Akak tahu tak dekat servis tu
ada low fares, betul? Ada. Maknanya akak setuju dengan harga tu? Tak, walaupun tak setuju, akak bagi semua dekat dia 5 bintang. Okey. Inilah dia kak. Kita tanya ni sebab kita di gabungan dan juga di persatuan, kita nak menjalankan satu kempen Okey. 5 star ride low fares. So kalau Grab dia dah ada penarafan tu, kita kena gunakan. InsyaAllah. Sebab Akak apa? gunakan sebab akak tak alert. Sebab cuma bila kita ni cuba tekan untuk bintang je kan. Yang untuk bawah-bawah tu tak baca pun. Dia kurang-kurangnya akak kena bagi 4 bintang. Kalau bagi 4 bintang baru dia keluar untuk akak pilih option. 2 option kalau 4 bintang. Kalau 1 bintang akak kena pilih 4 atau 5 lah. InsyaAllah. Kurang-kurangnya pilih 4 bintang. Low fares tu mesti ada, dengan ada satu lagi. Satu lagi tu ambil lah apa-apa, tak dapat call customer kan. InsyaAllah. Kalau tak puas hati dengan tambang lah. Tapi kalau dah puas hati dengan tambang, tak apalah 5 bintang. Tapi kalau tak puas hati dengan tambang, kalau Yelah, boleh tambah RM5. Kalau kita sampai dekat 20 minit nak hantar, memang tak. itu salah satu kita punya unjuk rasa tau. Unjuk rasa ni ketidakpuasan hati kita terhadap harga tambang. So Grab dah ada servis tu. Tanggungjawab kita semua sebagai pemandu kena letak kurang-kurangnya 4 bintang supaya kita boleh pilih option low fares. Kena letak. Daripada tiket tu nanti, bila persatuan atau gabungan pergi berjumpa dengan Grab, mereka tak ada excuse lagi mengatakan yang kamu semua berpuas hati dengan harga tambang dia. So kita nak minta semua yang memandu dengan Grab, jangan bagi 5 bintang. Maksimum 4 bintang supaya kamu boleh pastikan kamu tekan low fares. Lepas ni bila kita berjumpa, macam Bro Black dia dah marah sangat ni. Dia dah terlalu berkobar-kobar nak pergi jumpa dengan ESO. Ya, sampai hanggut. Mana-mana ESO yang ada benda ni, tolong buat 4 bintang low fares mesti kena letak. Tapi kalau tak letak, maknanya kamu puas hati, tak apa, saya tak paksa. Kalau puas hati dengan tambang 5 bintang, bagi 5 bintang. Yalah, nak pick up dah 10 minit, nak hantar lagi 15 minit. Tak puas hatilah ni. Tambang Itu yang ada 4 bintang. Tadi ada soalan yang sebenarnya di luar ni lah, ada pertanyaan. Sebab ada beberapa company yang dah bersetuju untuk penarafan tambang ni, kecuali Grab. InsyaAllah saya akan berbincang balik dengan pengerusi saya, sebab dia pun ada akses untuk bawa untuk berjumpa dengan management. So saya akan cuba sejauh upaya saya untuk bagi Grab ni tunduk sikit pada kita. Okey, saya cuba saya bukan nak janji, tapi saya cuba. Sebab benda ni bukannya mudah. Sebab fare ni walau macam mana sekalipun ada sedikit kelebihan pada diorang dari segi peak hour lah. Peak hour dia ada penambahan dari segi bonus. Itu ada kelebihan dia, tapi walau macam mana pun still rendah lagi. Okey, kami sebenarnya memang akan cuba sedaya upaya lah dengan pengerusi GDMA untuk jumpa dengan management diorang, berbincang. Dan kalau boleh waktu tu, apabila dapat sahaja slot untuk berjumpa dengan mereka, saya nak seberapa ramai driver-driver Kaumbi ni turun sekali dengan saya. Okey, bukan jumpa. Tapi yang kami ni lah yang jumpa. Tapi yang belakang ni ikut sebagai tanda sokongan yang benda tu sebenarnya dah memudaratkan driver. Okey. Ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya? Jangan lupa Gabungan E-Hailing Malaysia dah ada saluran laporan, cadangan dan aduan. Jenguk-jenguklah, isilah. Kalau harga tambang, tulislah harga tambang. Kalau nak tulis banyak-banyak pun tak apalah. Supaya kita tahu tahap kepuasan tu di mana. Tapi kalau kata setakat ni dah 2 hari saluran tu dibuka, mengecewakanlah. Mungkin tak sampai lagi. Tapi yang tahu tu tolong sampaikan ke grup-grup lain, grup-grup WhatsApp, Telegram, mana-mana FB page ke, sharekan portal aduan tu supaya kita boleh dapat respon yang banyak, supaya memudahkan usaha kita untuk pergi berbincang nanti. Dan pasal yang 5 star ride tu, jangan lupalah
Kita kena pastikan kita buat. Kalau kita tak buat, macam mana itu kita bersetujulah. Dan saya pun ada berbincang sikit lah dalam WhatsApp dengan Presiden GDMA. Nanti GDMA akan keluarkan evolusi of Grab in Malaysia. Daripada mula-mula dulu Grab dengan Uber punya persaingan, apa gula-gula yang dia bagi, kita akan keluarkan sejarah historical dia, dan kita nak tunjukkan sebelum ni apa yang dia bagi dan sekarang ni apa yang dia bagi. Dan lepas ni kita nak tunjukkan juga selepas daripada hari ni apa yang kita akan dapat lah. Future pun kita nak bagi gambaran apa yang akan berlaku kepada industri kalau benda ni berterusan begini. So Baik, Jem. Sekejap Boleh tahu tak apa pandangan Jem berkenaan dengan 46 syarikat ni? Adakah wajar ditambah lagi, kerajaan membenarkan lagi, ataupun stop ataupun kurangkan? Sebab ada yang timbul kemudian hilang senyap. Komen? Okey, berkenaan dengan 46 syarikat sekarang ni ESO operators. Yang ni kita dah masukkan dalam kita punya draft memorandum. Kita nakkan kerajaan ataupun APAD supaya lihat semula LPP, kemasukan syarikat ESO, yang mana kita rasa terlalu mudah. Kerana dalam industri sekarang ni, Grab ni multi-billion punya company. Bila syarikat-syarikat lain yang nak masuk dalam industri ni, dia akan mengalami kesukaran lah. Jadi itu yang menyebabkan harga sekarang tunggang langgang. Harga sekarang sampai fare RM1 pada. So dalam untuk mengekalkan status Grab sebagai 80% market share dalam industri di Malaysia, dia jadi tekanan tu kepada driver. Sebab driver ni protection bila open market, dia jadi kita tiada kuasa untuk menentukan harga, melainkan supply and demand lah. Kalau kata supply ni lebih, terlalu banyak, demand tu tak boleh nak dibesarkan lagi, especially dengan musim COVID PKPP ni sampai hujung tahun ini, dengan kita punya border masih tak buka lagi, tourism totally out untuk international. Jadi bagi saya perlu diperketatkan. Kalau nak pastikan syarikat yang masuk tu, pastikan dia punya kantung tu besar lah. Kalau kata kantungnya tu ciput-ciput, dan saya rasa itu yang mengganggu lah. Mengganggu, bukan kita tak nak bagi diorang masuk, boleh, tapi jangan buat ESO e-hailing punya operator lah, buat syarikat lain lah, pergi ke tempat lain lah. Sebenarnya Kalau daripada segi jumlah pemandu pula, perlu ke kita ni dah macam kawal tunggu. Okey, hari tu saya ada dengar saudara mengulas berkenaan dengan penambahan pemandu baru ni. Adakah wajar dibekukan dulu ataupun dibuka je? Sebab ini akan mempengaruhi persaingan tu. saya pernah utarakan benda ni dalam meeting GM, untuk sekat pemandu yang baru. Tetapi apabila perbincangan tu dibuat, bukannya kemasukan tu saya tahu ramai. Even dekat Grab sendiri pun setiap hari saya rasa 200-300 driver akan datang. Tetapi kita kena ingat, bila 200 tu yang datang, 100 atau 200 tu pun akan gantung kunci. So pada saya benda ni saya boleh kategorikan sebagai sementara lah. Sebab apa? Kita nak sekat rezeki orang pun tak boleh, kan, dengan menahan ataupun menghadkan pendaftaran yang baru. Tapi apabila diorang rasa sendiri, diorang akan hadap sendiri. Tetapi ada tapi pada registrar Alfa. Ini saya punya pesanan keras jugalah untuk anda. Tolong, apabila anda mendaftar driver yang baru, tolong ajar diorang, bukan untuk dapatkan komisen. Apabila anda mendaftar orang dan anda biarkan driver anda,
diorang ni mendengar macam mana diorang ni boleh terjerumus dalam e-hailing ni adalah disebabkan diorang mendengar yang e-hailing ni boleh dapat income yang tinggi. Boleh dapat, tapi dengan cara yang betul. So, apabila anda sebagai registrar diorang ataupun alfa diorang tak mengajar benda-benda macam ini, pada saya itu alfa bodoh lah. Saya tak kira siapa-siapa pun alfa yang nak marah pada saya ke, saya tak kisah. Hakikat sebenarnya, apabila anda mendaftar, anda wajib untuk mengajar diorang. Bukan biarkan diorang tu macam tu je. Itu tanggungjawab. Bukan anda sekadar nak ambil 300, lepas tu anda diam. Lepas tu driver terkial-kial. Ada yang saya dengar driver baru sampai beli kereta, dah hutang dulu lah siap-siap ni. Belum buat lagi ni, dah beli kereta siap dah. Dah start berhutang lah. Sebab dia orang punya mendengar daripada kawan-kawan ataupun alfa ni, oh boleh dapat 5,000, 6,000, 7,000 dan sebagainya. Berkenaan dengan pendapatan tu, saya ada dapat post-post yang kata sampai sehari sampai boleh dapat 400, 500. Sebenarnya mungkin pasal like, rapat dengan Grab, boleh tak keluarkan rahsia tu berapa sebenarnya pendapatan? Hakikat untuk zaman sekarang ni, waktu MCO, waktu PKP driver yang berpengalaman ataupun yang ada cara macam mana nak hit target dia orang boleh dapat antara 300 ke 300.5 Isnin Khamis. Jumaat Sabtu Ahad boleh pergi 400 ke 400.5. Itu yang berpengalaman. Yang tak ada pengalaman setakat 100.5, 200. Banyak driver yang macam ni. So tolong, apabila anda mendaftarkan diorang, tolong bertanggungjawab. Kecuali kalau diorang mendaftar sendiri dekat GDC. GDC ni memang tak tahu, memang tak boleh pakai punya lah. Dia tak akan ajar punya. Okay, dia cakap suruh buka phone, tengok macam mana cara nak accept job itu je. Tetapi pada alfa yang mendaftarkan diorang ni, tolong jangan biarkan driver anda sebelum daftar, bagi tahu dia orang apa negatif ataupun impact dia apabila anda terjerumus ataupun masuk ke dalam industri ni. Salah satu negatif mungkin apabila dia sakit 2-3 hari, income 2-3 hari tak ada. Tu yang pertama. Yang kedua, apabila kerosakan kereta 2-3 hari anda tak ada income. Okey, benda-benda macam ini yang anda kena ingatkan dulu sebelum anda daftar driver yang baru. Itu yang paling penting. Jangan, saya boleh daftar. Mari. 10 orang satu hari dapat 3,000. Kau kenyang, driver lain sesah. Mati. Tolong. Okey, yang nak berdebat dengan saya, berdepan dengan saya, nak mesej saya, nak hentam saya, silakan hentam. Tapi hakikat sebenar, saya sendiri sebagai seorang driver, saya tahu permasalahan driver. Saya sendiri alfa dan dalam sepanjang 4 tahun saya kayu ni, saya rasa boleh kirakan jari, tak sampai 5 orang pun saya daftar orang. Saya cuma ambil kawan-kawan yang mana yang dah terjebak. Dia cakap, okey bang, saya ni sebenarnya tak ada orang saya dengar daripada orang lain abang boleh ajar. Itu saya terima. Saya tak pernah minta duit 1 sen pun. InsyaAllah saya boleh ajar. Siapa-siapa yang ada nombor saya boleh call, tak ada masalah. Tetapi yang tak tahu saya ataupun tak tahu orang lain yang boleh mengajar, macam mana pada dia orang, susah. So saya ingatkan lagi sekali pada registrar, tolong didik driver anda, ajar dia orang macam mana nak dapatkan income yang sebenar-benarnya. Jangan biarkan dia orang. Okey, faham So ada apa-apa lagi nak tanya? Saya nak jawab untuk pihak Ijab. Okey. Tak, tu ada tu. Sebab E-Hailing FM tanya, saya jawab jugalah. Saya suka bila E-Hailing FM ni tanya. Okey, berkenaan dengan lambakan driver ni, kita itu yang dalam gabungan E-Hailing Malaysia ni kita unik sikit lah. Sebab ketua-ketua persatuan semua lantang. So kita hanya menenangkan keadaan je lah. Okey, apa yang dalam
kita punya draft memorandum juga. Kalau berkenaan dengan kemasukan driver ni, kita cuba tengok dekat PSV lah. Untuk PSV tu kita minta untuk dia lihat balik supaya modul-modul yang ada dalam PSV tu ditingkatkan lagi lah. Supaya bila dia masuk dalam industri ni, dia lebih peka lah dengan apa yang dia akan hadapi lah. So itu kita akan tackle juga daripada segi PSV punya ujian, PSV punya test. Okey? Okey tuan. Okey Jem, ada yang tanya gerakan gabungan e-hailing Malaysia untuk terbuka kepada e-hailing saja ke untuk e-hailing sekali? Pandang GrabFood dalam dalam ahli gabungan sekarang ni kita ada penghantar. Okey, penghantar. Penghantar itu adalah e-hailing lah, Foodpanda, GrabFood. Yang sekarang ni mereka sedang aktif. So persatuan penghantar pun ada sekali lah, termasuk sekali rider. Dalam memorandum tu kita akan hantar bersama lah sebenarnya dengan isu-isu yang ada dalam food rider ni, dengan parcel punya rider. Assalamualaikum Cik Rizal. Kebanyakan pada, kalau kita tengok kan, kita ni pendapatan tak tetap, tapi ada yang setengah tu dia orang punya pendapatan tu orang cakap mampulah kalau nak buat loan ke apa, tapi kalau nak buat loan ni susah sikit lah, kalau sebab kita macam kita ni pendapatan tak tetap kan, tapi sebenarnya kita mampu. So masalah ni sekarang macam mana adakah kita perlukan daripada Grab surat sokongan untuk buat loan tu ke, contoh nak beli kereta baru lah. Okey, berkenaan dengan hal ini, dalam memorandum kita, draft memorandum pun kita ada masukkan juga. Yang ini berkenaan dengan isu untuk player-player industri untuk gig ekonomi ni. Sebab yang ni masalah dia berkenaan dengan kita punya current undang-undang lah. Dia macam tak inviting untuk gig ekonomi player ni untuk dapatkan pinjaman, loan. Tapi yang ini pun kita ada mohon lah untuk dikaji semula lah mekanisme baru untuk gig ekonomi ni punya player, supaya boleh dimudahkan lagi untuk berkenaan dengan contohnya untuk loan lah. Ada soalan? Siapa nak tanya lagi? Ada lagi tuan? Kasih idea boleh tu. Nak kasih idea? Boleh? Silakan. Kalau saya bagi cadangan boleh sikit Boleh. Kalau minta contoh lah, kalau Grab boleh buat contoh dia, kalau misal katalah Grab boleh bagi peluang pada pemandu-pemandu untuk beli saham dalam Grab ke, kan, pada pemandu-pemandu yang tegar lah, kira betul-betul support Grab. Grab buka kita macam kira macam unit trust lah. Yang tu bang kena cakap dekat kamera. Grab buka lah sikit saham untuk pemandu-pemandu ni. At least boleh tambah modal Grab untuk buat marketing kan. Naikkan fare ke, bagi share bonus ke. At least kita orang ni boleh lah jadi, orang kata, main saham lah juga kan. Kira lah Dia dah berkorban jiwa raga. Berkorban jiwa raga nak bantu Grab begini. Okey, soalan dia tadi tu sebenarnya ni dah tahap melampau lah. Dah tahap Cadangan. Tapi kalau Tak bawa ke parlimen je. kalau misalnya kata, mana tahu terbuka hati si Grab tu untuk buat public listed, open pada partner dia orang untuk jadi pemegang saham kan, manalah tahu. Tapi benda tu insyaAllah lah, mana tahu, kita tak tahu kan. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okey, lagi satu saya nak tambah saya terlupa berkenaan dengan GrabFood Car. Okey, saya dapat aduan lah yang mengatakan pemandu GrabFood Car ambil job GrabFood menggunakan motor
Ada ke? Ada. Sebab apa? Grab Food Car ni boleh ambil 2-3 job sekaligus. Okey? Grab Food biasa, motor, dia boleh ambil satu job saja. Tapi yang jenis driver macam ni, yang kuang hajar macam ini, saya ingatkan siapa-siapa yang order dan nampak dia bawa motor tapi Grab Food Car, tolong report, bagi ban dia orang ni semua. Tolong hormati rider-rider kita. Kita bukannya Grab ni, kita bukannya kereta saja. Hormati pada rider-rider juga. Dia orang ni pun nak cari makan. Okey, apabila menggunakan kereta, jujur gunakan kereta, tak payah nak menggunakan motor. Betul. Tolong hormat pada dia orang, kesian pada dia orang. Ini aduan yang saya dapat, ramai sebenarnya yang mengadu pada saya. Saya terlupa tadi dan teringat pula pasal cerita pasal Grab Food tadi kat sini. Saya teringat, saya terus cakap. Tolong jangan ambil kesempatan. Memang kita nak tengah susah duit, tapi tolong jujur sikit. Jangan ambil kesempatan. Rider motor kita pun tengah susah sebab dia orang pun bersaing dengan Foodpanda. Dia orang pun tengah susah dengan Foodpanda, kita tambah susah dia orang lagi. So tolong. Okey? Ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya ucapkan terima kasih pada moderator kita. Rokok. Cik Jose Rizal. Dan slot ni pula yang terakhir ni, saya bagi pada